Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa sekali lagi dalam sinopsis saya untuk Kasih Kenyalang episod kedua yang akan disiarkan Isnin ini 9 malam di TV Al-Hijrah. Okay. Episod kali ini kita nak tampilkan tentang kehebatan instrumen wakaf di Sarawak. Jadi sepanjang saya terlibat dalam industri ini, ada beberapa kali saya berpeluang untuk mendekati instrumen wakaf lah ya. Pernah duduk sekali bersama wakil setiap negeri untuk melihat entiti instrumen wakaf yang ada di setiap negeri. Dan dari pengamatan saya lah ya, minta maaf kalau saya silap, kebanyakan negeri masih terkial-kial mencari formula untuk menjayakan instrumen wakaf ya. Jadi ada negeri yang berjaya membangunkan instrumen wakaf dan tidak terlalu bergantung kepada dana federal ya. Mungkin kalau kita boleh quote satu ataupun beberapa entiti wakaf yang berjaya di Malaysia ni, antaranya adalah kalau kita tengok di Kuala Lumpur adalah Menara Bank Islam sendirilah, yang mana Mawib sebagai pemegang wakaf wakaf bekerjasama dengan Bank Islam dan juga tabung haji ya untuk mengadakan Menara Bank Islam. Itu satu, saya rasa instrumen wakaf yang bukan saja boleh dibanggakan di Malaysia maupun di dunia kot ya, pasal lokasi yang strategik ya, berjaya menghasilkan pendapatan sewa yang banyak kepada Mawib lah. Dan mungkin juga di Penang ada, kalau tak silap, wakaf Siti Aisyah ya, yang dibangunkan bangunan lot kedai yang menghasilkan juga pendapatan sewa yang banyak lah. Cuma saya kagum dengan Sarawak adalah Sarawak negeri minoriti Muslim ya, dan tidak mewarisi aset wakaf yang banyak. Tetapi bila saya mendekati instrumen wakaf yang diurus tadbir oleh Tabung Baitul Mal Sarawak, saya kagumlah dan bangga ya, kerana mengetahui yang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di Bandaraya Kuching, malah Sibu sebuah orang kata bandar Tokyo Cina kan. Cumanya antara bangunan yang mempunyai reka bentuk moden yang paling gah di Sibu adalah milik TBS ya, Tabung Baitul Mal Sarawak ya, yang sebahagiannya adalah melibatkan instrumen wakaf. Jadi kita rasa banggalah melihat bagaimana Sarawak berjaya membangunkan instrumen wakaf dengan cemerlangnya ya. Saya rasa negeri lain patut mencontohi Sarawak lah, pasal dia ada formula dia bangunkan prinsip wakaf hybrid. Jadi tengoklah episod ni, mungkin sama-sama kita mendapat ilmu yang berguna untuk memajukan wakaf tak kira lah di merata tempat di Malaysia ni ya. Dan saya turut selitkan satu aduan ni adalah aduan satu pusat jagaan ya, di bawah instrumen wakaf lah ya, di wakaf Habibah kalau tak silap saya, yang menempatkan anak-anak mualaf ya, anak-anak mualaf di Sarawak. Biasa perkahwinan campur. Jadi ada berlaku perceraian di antara mak ayah yang membuatkan anak-anak terbiar dan tercicik. Ada yang tinggal dengan nenek yang bukan beragama Islam ya. Tapi uniknya Kasih Kenyalang ni, nenek ni mencari tempat untuk anak ataupun cucu mendalami Islam. Jadi ini antaranya pusat jagaan yang menempatkan anak-anak mualaf ya, di Bandaraya Kuching ya. Jadi isu yang dihadapi adalah walaupun pusat jagaan ni dah berjalan beberapa tahun, tapi dia belum berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi kalau pusat jagaan ni berdaftar dengan JKM, ada manfaatnya lah. Dia akan mendapat mungkin dana sumbangan daripada kerajaan dan sebagainya.
Jadi kita proses aduan ini dan kita kumpulkan semua agensi yang terlibat untuk duduk semeja untuk melihat kat mana yang membuatkan permohonan ini tersekat, ya. Jadi bila Jabatan Bomba datang, Jabatan Kesihatan datang dan memberikan syarat-syarat yang perlu dipenuhi, jadi operator perlu keluarkan dana lah untuk membuat tangga kecemasan, bilik air tambahan untuk menepati ratio antara tandas dengan penghuni yang ditetapkan oleh Jabatan Kesihatan dan seumpamanya. Dan saya rasa dana yang perlu dikeluarkan bukan sedikit, kan. Jadi itu yang menyebabkan antara pusat jagaan tak boleh memproses permohonan ke depan pasal dana untuk memenuhi kriteria ni banyak, ya. Saya pernah buat satu aduan di satu tempat di Malaysia ni lah, saya tak nak sebutkan negeri. Jadi operator anak yatim, kalau saya silap, perlu mengeluarkan dana dan raise fund, kumpul dana untuk memenuhi syarat tu. Tangga kecemasan yang paling penting. Lepas tu dah apa pula dari sudut pencahayaan, dari sudut tandas dan sebagainya. Dan kalau kat negeri tu operator yang perlu keluar cari dana, tapi di Sarawak ni saya terkejut, operator duduk diam je, dan yang keluarkan segala kos pembaikan, kos renovasi adalah tabung Baitul-Mal Sarawak di bawah dana wakaf. Ya, jadi saya baru dapat gambar terbaru rumah jagaan tu. Saya nampak, wow, dulu memang dia dah rumah banglo lot tepi, banglo kampung lah, kira, ya. Tapi gambar terbaru saya nampak dia dah macam satu resort kot, cantik, ya. Jadi mungkin dana yang dikeluarkan pun bukan sedikit tu, dan semua dana tu dikeluarkan oleh pihak tabung Baitul-Mal Sarawak di bawah wakaf. Jadi saya impress lah bagaimana wakaf begitu kuat, untuk menjaga bukan saja ekonomi, dia akan menjaga segala-galanya tentang umat Islam. Dan pentingnya wakaf ni adalah bukan saja kebajikan umat Islam yang mendapat manfaatnya, bukan Islam pun turut mendapat tempias daripada kekuatan instrumen wakaf, ya. Jadi saya harapkan pusat jagaan ni mendapat berdaftar dengan JKM. Saya harap agensi-agensi lain yang terlibat melancarkan dan memudahkan permohonan ini. Kalau kita tengok sepintas lalu, memang rumah tu lebih dari layak untuk mendapat sijil kelayakan pusat jagaan berdaftar JKM lah. Jadi saya harapkan anda semua menonton episod ini untuk mendapat manfaat lah bagaimana instrumen wakaf khususnya dibangunkan di Sarawak yang pada saya sangat cemerlang, tidak mengharapkan dana kerajaan persekutuan, tapi masih berjaya meletakkan aset-aset wakaf tu di tempat-tempat, di lokasi-lokasi yang strategik di Bandaraya Kuching dan di bandar-bandar besar di seluruh Sarawak. Jadi syabas kepada umat Islam Sarawak, patut tonton episod ini bagaimana anda sepatutnya berbangga dan terus menyokong instrumen wakaf yang diurus tadbir oleh tabung Baitul-Mal Sarawak, ya. Jadi saya harap semua mendapat manfaat daripada episod kedua Kasih Kenyalang Isnin ini, ya, 9 malam di TV Al Hijrah. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.